Sebelum burhan, baca dulu sifat tu. Matan dia bukan senaraikan. So apa? ومما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث. Okey. Baca ni. Baca dia punya burhan dia. وأما برهان وجود مخالفته. Jadi wala syai'a misluhu. Innallaha wahidun la syarikalah. Daripada situ kita keluarkan sifat wahdaniyah. Wujud memang daripada awal lagi, sebab isbat apa? Yalzabu min isbatis sifah isbatuz zat dia. Bila kita isbatkan sifat, maka lazim daripada itu kita isbatkan zat. Lazim daripada mengisbatkan zat, mengisbatkan wujud. Faham? Kerana tidak adalah zat itu melainkan bersama dengannya sifat wujud. Faham? Jadi kita cuba keluarkan daripada matan akidah tahawiyah ni sifat 20. Cuma silibus yang menyenaraikan ataupun membilang sifat 20 itu pada zaman Imam Tahawi tidaklah begitu masyhur seperti masyhurnya selepas zaman itu. Sebenarnya tidak ada sebarang perbezaan pun. Dia hanya perbezaan daripada segi menyusun ilmu sahaja. Faham tak? Semua kembali kepada pengiktirafan perkara yang sama. Allah itu wujud, Allah itu qidam, baqa, mukhalafah, dan semuanya kita akan perolihi daripada matan akidah tahawiyah, tapi susunannya seperti yang kita sedang baca. Daripada innallaha ta'ala wahidun la syarikalah, wahdaniyah. La syai'a mithluhu, mukhalafatuhu. Sifat apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wa la syai'a yu'jizuhu, sifat qudrat. Faham? Sifat qudrat. Wa la ilaha ghairuhu, kemudian qadimun bila ibtida'. Lepas ni itu sifat qidam. Daimun bila intiha. Yafna wa la yabi, sifat sifat apa? Baqa. Itu semua ada. Faham? Semua ada. Cuma secara susunan beliau lah. Susunan tak penting. Yang penting itu isinya. Okey. Baca. Ayat Al-Qurannya apa? Tentang wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Innallaha ta'ala wahidun la syarika fa'alam annahu la ilaha. Itu semua ayat yang menunjukkan kepada sifat wahdaniyah, keesaan. Semua ayat yang menunjukkan ketunggalan, maka itulah ayat yang menjadi dalil kepada keesaan. Semua ayat yang menafikan syirik jugalah dalil kepada sifat wahdaniyah. Dua-dua sekali. Faham? Sama ada ayat itu mengisbatkan wahdaniyah ataupun ayat menafikan syirik, kedua-duanya adalah, dengar apa? Belakang. Kedua-duanya adalah merupakan dalil naqli bagi sifat wahdaniyah. Lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Qul huwallahu ahad. Itu semua. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keseluruhan ayat ni adalah wahdaniyah. Surah As-Samad. Katakanlah olehmu, dialah Allah yang esa, tunggal. Kemudian ulama bahaskan apa beza wahid dengan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung. Esa juga. Hanya Allah tempat bergantung. Maksudnya tidak ada yang serupa dengan Allah pada sifat As-Samad. Allahus samad. Kamu belajar dalam ilmu balaghah, bila dimakrifahkan khabar, apa faedah dia?
Allah ma'rifah. Khabarnya as-samad, ma'rifah juga. Dia memberi makna hasar. Hanya Allah sahajalah yang menjadi tempat bergantungan. Samad ni maknanya semua bergantung pada dia. Di dalam as-samad ada makna ghani. Di dalam as-samad ada makna qadir. Faham? Bila dia menjadi tempat bergantungan, mestilah dia kena berkuasa. Faham? Di dalam as-samad juga ada sifat iradah. Sesuatu itu dia tidak akan mempunyai kuasa mutlak, melainkan dia perlu mempunyai iradah yang mutlak. Faham? Kalau sesuatu itu dia iradah dia tidak mutlak, maknanya ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Ada benda yang dia nak buat tapi orang lain boleh bantah pula, maka iradahnya tidak mutlak. Bila sesuatu itu iradahnya tidak mutlak, maka kuasanya tak mutlak. Faham? Ada benda dia tak boleh buat sebab terhalang iradahnya itu oleh kuasa lain. Lazim daripada sifat qudrah iradah. Faham tak? Sifat iradah. Lazim daripada sesuatu itu as-samad, maka dia mesti mendengar, mesti. Dia mesti basir, mesti. Faham? Mestilah mendengar, melihat kan, sebagai tempat pergantungan makhluk. Dan lazim daripada as-samad juga hidup. Mestilah hidup, hai, dan mestilah kekal. Sebab kalau sesuatu yang mengalami binasa, dia tak kuat. Faham? Kalau sesuatu yang memerlukan pencipta, dia tak kuat, sebab dia perlu. Tetapi zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah yastaghni an kulli ma siwah wa kullu ma siwah muftakhirun ilaih. Dia terkaya daripada selainnya, dan selainnya perlu kepadanya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Menafikan apa? Menafikan nisbah. Lam yalid wa lam yulad. Yulad itu kalau sesuatu itu dia dilahirkan, maka dia perlu. Sesuatu yang dilahirkan dia bukan qadim. Betul tak? Sesuatu yang dilahirkan, sudah itulah dia bukan qadim. Sebab sebelum dia dilahirkan, dia tak ada. Sifat yang qadim adalah tidak didahului oleh tiada. So dalam lam yulad tu ada sifat qadim Allah. Faham? Cuma ta'birnya, syarahannya lam yulad. Faham? Bila sesuatu sifat tu qadim, lazim daripadanya lam yulad. Misalnya, lazim daripadanya adamu mukhassis, mu'athir dan seumpamanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Maka di dalam ini juga ada laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad adalah juga dalil kepada laisa kamitslihi syai'un kufu. Walam yakul lahu kufuwan kufu ahadun. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baca. Yang dalam kitab Matan Umil Barahain ini dalil aqli. Yang saya sebut tadi itu semua dalil naqli, dalil naqal. Ayat Quran, hadis yang menunjukkan sifat Allah. Yang ini pula dalil akal. Ilmu kalam membahaskannya menggunakan dalil akal. Apa burhannya? Baca. Khalafatihi ta'ala lil hawadithi. Fali'annahu law mathala syai'an minha lakana hadisan mislaha. Law mathala, dia punya hujahnya mudah aja, simple. Kalaulah Allah serupa dengan sesuatu minha ay minal hawadisi, kalaulah Allah Ta'ala itu menyerupai sesuatu mana-mana daripada benda-benda yang baharu, maka pastilah pastilah dia itu Allah itu juga baharu seumpamanya hawadis. Kemudian, dan baharunya zat Allah Ta'ala itu adalah mustahil sebab berdasarkan dalil yang sebelum ni. Sebab itu dia punya susunan tu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis disebut selepas qidam.
Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith kan. Susunan itu daripada segi faedah silibusnya ada faedah. Sebab bila kita tahu dalilnya qidam, maka dalil qidam itu akan membantu dalam mendalilkan mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Sebab itu beliau kata, kamu sudah tahu bahawasanya mustahil zat Allah Ta'ala itu baharu. Daripada mana kita tahu bahawasanya mustahil? Mustahil daripada dalil yang mengisbatkan qidam. Faham? Mengisbatkan qidam. Yang dalil masyhur tu lah. Tak pernah dengar dalil masyhur tentang qidam. Kalaulah Allah Ta'ala itu baharu, maka pasti dia berhajat kepada mukhassis, mujid, kepada pencipta. Dan kalaulah penciptanya itu juga berhajat kepada pencipta, maka lazimlah daripadanya daur dan tasalsul. Faham? Sama ada daur ataupun tasalsul. Daur dan tasalsul adalah kedua-duanya adalah mustahil. Okey, bas. Kita sambung kitab ni. Cukup. Inna Allah Ta'ala wahidun la syarika lah wa la syai'a mithluhu. Wa la syai'a mithluhu. Semalam saya telah nakalkan perbezaan antara mathil, syabih dan juga nazir. Mathil, syabih dan juga nazir. Ayat yang menjadi dasar kepada akidah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi adalah ayat laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ayat ini saya dah terangkan sebelum ni, tapi saya ulang lagi. Di dalam ayat ini ada tanzih dan juga ada isbat. Faham? Saya dah terangkan bahawasanya akidah ini hendaklah mensucikan Allah daripada perkara yang tidak layak kepada dirinya dan mengisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang layak kepadanya. Faham? Tanzih ni apa? Menafikan, mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tak layak. Isbat pula mengisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang layak. Ayat mana yang menunjukkan kepada isbat? Wa huwas sami'ul basir. Lawan kepada isbat apa? Ta'til. Faham? Akidah yang berlawanan dengan isbat ta'til. Ta'til. Ta'til ni apa? Mengabaikan daripada zat Allah sifat-sifat yang diisbatkan oleh Allah atas diri dia. Seperti mana aliran Jahmiyah. Jahmiyah ni akidah sesat dia apa? Ta'til. Sehingga dia kata tidak boleh disifatkan Allah dengan As-Sami', tak boleh. Tak boleh disifatkan Allah Al-Basir. Ini tak betul. Kerana dirinya sendiri telah mensifatkan dirinya sebagai As-Sami', sebagai Al-Basir. Bila Allah isbatkan dirinya Sami', bagaimana pula kita kata tidak boleh memanggil Allah As-Sami'? Bila Allah Ta'ala mengisbatkan kepada dirinya Al-Basir, yang maha melihat, bagaimana boleh kita menafikan? Seperti mana Jahmiyah yang dipanggil ta'til. Faham? Akidah sesat namanya ta'til. Tanzih pula. Tanzih ini adalah lawan dia tashbih. Tashbih, tajsim. Tanzih mensucikan Allah daripada yang tak layak. Antara yang tak layak bagi Allah ini adalah menyerupai makhluk. Lawan kepada perkara ini adalah tashbih, mengisbatkan kepada Allah penyerupaan dengan makhluk. Orang yang tashbih dia tidak tanzih. Faham? Orang yang tanzih tidak tashbih. Dan cabangan daripada tashbih adalah tajsim. Faham? Sebab antara bentuk penyerupaan adalah berjisim.
Tajsim ni cabang daripada tasbih. Sehingga masalah ini antara masalah yang paling besar lah perbahasan dia, masalah perbahasan mengisbatkan sifat-sifat Allah ni. Yang perlu kita belajar sedikit demi sedikit, insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Muqaddimah itu perlu ada dalam otak kita supaya kita faham tapak perbahasan masalah ni. La syai'a mislu. Sebelum kita masuk kepada ibarat yang seterusnya, Allahu Akbar. Tengok pada ibarat Imam Tahawi, wala syai'a mislu. Dia ada satu perbahasan, adakah boleh diitlakkan kepada zat Allah perkataan syai'. Syai' tu syai'. Adakah di dalam syai' itu boleh diisbatkan kepada Allah syai'? Pendapat yang muktamadnya adalah boleh. Pendapat yang muktamadnya adalah boleh. Yang mengatakan tak boleh ni apa? Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan tidak boleh diitlakkan kepada, maksudnya perkataan syai' itu tidak termasuk bawahnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syai' ini maksudnya adalah maujud. Semua benda yang wujud dia boleh dipanggil syai'. Faham? Semua benda yang wujud maka dia boleh dipanggil syai'. Maka dalam kitab Jauharatul Tauhid ada matan dia. Wa indana syai'u huwal mawjudu wa sabitun fil kharijil mawjudu. Ini matan dia, matan kepada perbahasan akidah. Jadi ini pun ada bahas ulama akidah. Adakah boleh diitlakkan asy-syai' pada zat Allah? Okey. Maka Jahmiyah tadi kata apa? Tak boleh. Asy'ariyah mengatakan boleh. Dan ibarat bagi masalah ini dalam nazam Jauharah, wa indana syai'u huwal mawjud. Di sisi kita ni maksudnya apa? Asy'ariyah. Asy-syai' adalah benda yang mawjud. Asy-syai' adalah benda yang mawjud. Lawan kepada mawjud apa? Lawan kepada mawjud ma'dum. Ma'dum ini adalah laisa bi syai'. Kalau mawjud syai', ma'dum laisa bi syai'. Faham? Laisa kamithlihi syai'. Tidak ada seperti seumpamanya Allah itu sesuatu. Perkataan syai' ini diitlakkan kepada semua benda yang wujud. Bila kita faham makna syai' itu, maka tidak ada sesuatu pun yang wujud, yang kecil, yang besar, yang dulu, yang akan datang, yang Allah Ta'ala serupa dengannya. Faham? Ayat Al-Quran yang lain, Allahu khaliqu kulli syai'. Inilah ayat yang menyebabkan Jahmiyah kata tidak boleh diitlakkan kepada Allah syai'.
Sebab dia kata, kalaulah diitlakkan kepada Allah itu syai', maka dalam ayat ini akan menunjukkan Allah itu mencipta semua sesuatu. Sesuatu itu termasuk juga zat Allah. Maknanya Allah mencipta zatnya sendiri. Dia kata lazimlah, ini dalil kepada Jahmiyah. Dalil daripada kita mengatakan boleh ataupun terangkum zat Allah Ta'ala itu pada syai', maka lazimlah daripada ayat ini Allahu khaliqu kulli syai', bahwasanya Allah itu mencipta semua sesuatu termasuk dirinya sendiri. Faham? Maka ini mustahil, muhal. Faham tak? Maka daripada situ, cara dia untuk kita terlepas daripada iskal ini, maka kita kata tidak boleh ditelakkan syai' pada Allah, ataupun syai' itu di bawahnya tidak termasuk zat dan sifatnya Allah Ta'ala. Tetapi Asy'ariyah ataupun jumhur mengatakan di dalam memahami nas, dia ada satu istilah yang kamu belajar dalam ilmu usulul fiqh yang namanya taksis. Faham? Taksis ni dia ada taksisun bil aqal, taksisun bin naqal, dua. Okey, kita ambil contoh ayat lain. Ni dalam kitab usul fiqh Jami' Jawami masyhur lah. Contohnya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammir maksudnya angin. Angin yang telah dihantar itu telah memusnahkan semua benda. Maksudnya pada kaum yang telah dihantar azab ni. Kalaulah maksud semua benda itu memang setiap partikel yang paling kecil pun binasa dengan sebab angin ni. Tetapi tempat yang kena azab tu, yang binasanya kaum dia, rumah-rumah dia masih tersergam, tak binasa. Dengan dalil tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum, kan? Dalam ayat yang sama mengisbatkan rumah-rumah kaum Ad tu masih ada lagi. Jadi ayat sebelum itu kulla syai', maka ulama telah mentafsirkan ini dipanggil apa? Takhsisun bil musyahadah, bil his, dipanggil bil his. Jadi ini dipanggil apa? Mubalaghah. Dia ni semua benda ada, macam orang cakap kan, bukan semua benda ada, tapi banyak benda dia ada lah. Itu maksud semua benda ada. Jadi tudamiru kulla syai', langit bumi ada ke? Langit juga syai', matahari juga syai' kan? Jadi maknanya kulla syai'in yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah secara mubalaghah. Dengan dalil apa? Ditaksiskan oleh his, panca indera pandangan, bahawasanya bukan semua benda yang binasa. Samalah juga ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu mencipta semua sesuatu. Tetapi berdasarkan dalil akal, mustahil zat Allah menciptakan zatnya sendiri. Faham tak? Maka ini dipanggil apa? Maka maksud ayat ini dia adalah am mukhassas. Faham? Am yang telah ditaksiskan. Walaupun kulla syai' itu adalah man umum, tapi telah dikeluarkan sebahagian ma saluhalahu, iaitu apa? Telah dikeluarkan zat Allah dan sifatnya berdasarkan dalil akal, bahawasanya mustahil sesuatu mencipta dirinya sendiri. Faham tak? Mustahil sesuatu dia cipta dirinya sendiri. Macam mana dia nak cipta? Apa maksud sesuatu itu dicipta? Sebelum tu dia tak ada, kemudian dia ada. Macam mana dia cipta diri dia sendiri? Cuba kita tahu. Dia nak cipta diri sendiri, dia kena ada dulu. Faham? Tapi kita kata dia cipta dirinya sendiri. Kalau dia dah ada, taklah dipanggil dia cipta dirinya sendiri, kan? Kalau kita nak umpamakan pada makhluk pun, itu pun kita tak boleh nak fikir, apatah lagi pada zat Allah yang bersifat dengan qadim. Maka sebab tu kena belajar usul fiqh, kan? Allahu khaliqu kulli syai', walaupun kulli syai' Allahu khaliqu kulli syai', walaupun zahir maknanya merangkumi semua termasuk Allah,
Tetapi dengan mukhassis, orang mengeluarkannya. Tak susah pun nak faham. Oh ya, rumit sangat nak faham, kan? Jamiah. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, satu perbahasan. Perbahasan ini nanti kita bagi tahu tajuk dulu, iaitu masalah asmaullah tauqifiyatun. Perbahasan ini perbahasan yang penting, berkaitan dengan memanggil, menamakan zat Allah dengan sesuatu nama, mensifatkan zat Allah dengan sesuatu sifat. Adakah boleh tanpa ada sebarang dalil? Faham tak? Maka secara ringkasnya, dia punya mazhab yang dipilih secara ringkasnya adalah apa? Asmaullah tauqifiyah. Nama-nama Allah ini adalah tauqifiyah. Maksudnya dia bergantung kepada adanya dalil. Kalau tidak ada dalil dalam hadis ataupun Al-Quran yang Allah memanggil dirinya atau Nabi memanggil Allah dengan sesuatu nama, kita tak boleh reka nama lain. Faham? Kita buat satu nama, kita panggil, tak boleh. Faham tak? Contohlah, bahkan ulama mengatakan, kalaulah datang dalam Al-Quran perbuatan Allah, tapi perbuatan itu tidak datang dalam bentuk isim fa'il, sifat musyabbahah, kita tak boleh istiqaq, ambil daripada perbuatan tu keluarkan nama dia. Tak boleh. Yang boleh kalau dia datang dengan sifat musyabbahah sahaja baru boleh. Faham tak? Asmaul, dan perkara ini ada khilaf lah di kalangan ulama Asy'ariyah sendiri. Dia Imam Ghazali ada lain, Imam Razi ada lain. Tapi itu dia punya tajuk dia tentang permasalahan ini, dan benda tu penting. Permasalahan ini bukan permasalahan akidah sebenarnya. Dia permasalahan lebih kepada fiqh. Sebab penggunaan perkataan tu adalah perkara berkaitan dengan amalan jawarih. Boleh tak satu orang tu dia kata Allah adalah arkitek alam ni, dia guna perkataan arkitek, tak? Sebab dia yang reka, dia yang lakah. Boleh tak guna perkataan arkitek? Boleh tak? Muhandis, jurutera, boleh tak? Tak boleh. Faham? Asmaullah tauqifiyah. Yang dia gelak bari, bari boleh. Wallahu a'lam.